Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel aku, Yusriza Yusof. Apa khabar anda semua? Aku nak ceritakan pengalaman aku berkayak daripada Malaysia ke Indonesia, merentas Selat Melaka. Jadi korang mesti ingat video yang Khairul Onggon publish masa dia interview aku dekat kampung hari tu, berkenaan dengan pengalaman aku pertama kali ke Indonesia dengan menaiki kayak. Tapi sebenarnya beliau pernah berkayak daripada Benar. daripada mana bang? Berkayak daripada Paris Jawa, Muar, Johor, Malaysia lah. merentas Selat Melaka ke Bengkalis. Dan layanan orang-orang Indonesia kat sana, bagi saya belum pernah lagi saya dapat lagi. Sehingga kini layanan macam tu yang belum pernah saya dapat lagi. Memang dia orang layan kita macam raja. Itu adalah kisah benar. Lepas video tu keluar, ada yang bertanya betul ke pakai sampan pergi ke Bengkalis. Aku cakap betul, memang betul aku berkayak daripada Muar ke Bengkalis. Dalam ramai-ramai orang yang komen ke channel aku, ada satu orang yang bagi aku sangat istimewa sebab dia ada waktu aku mendarat di Pantai Selat Baru. Nama dia Adik Setiawan. Dia kata saya waktu itu baru darjah 1, kelas 1 SD, dan saya datang di acara yang dibuat di Pantai Selat Baru menyambut para pendayung kayak dari Malaysia, dan salut buat Encik Yusriza Yusof kerana dah merentas Selat Melaka hanya menggunakan kayak. Selat Melaka bukannya pemisah, air dicincang, putus tiada. Lagu orang Bengkalis. Oh, dia ada bagi link lagu sekali kat situ. Okey, nanti aku sertakan lagu tu dekat description aku. Okey guys, perjalanan aku sebenarnya bermula di Parit Jawa. Persiapan kita orang sebenarnya seawal 5:30 pagi lagi. So lepas sarapan pagi tu, kita orang tinggalkan Balai Raya Parit Jawa, terus bertolak ke JT Parit Jawa untuk sesi taklimat. Ekspedisi kayak Johor Riau yang kedua, keanggaman, kegigihan, dan keberanian yang luar biasa. Sentiasa menggalakkan ekspedisi putih, dan ianya disamping menanamkan semangat persatuan. So pagi tu lepas sesi taklimat dan ucapan oleh YB Pegawai Daerah Muar, kita orang diiringi dengan doa oleh imam masjid dan penduduk kampung. Dah bersedialah untuk turun ke air untuk memulakan pendayungan kita ke Bengkalis. Jadi masa berdoa tu, aku dengan penuh harapan lah berdoa agar perjalanan kita orang ni dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Sebaik je habis bacaan doa tu, kita orang pun beramai-ramai turun ke air, membuat persiapan untuk dilepaskan untuk memulakan dayungan ke Bengkalis, Riau. Masa ni bila aku dah turun kat air tu, aku punya perasaan tu bercampur bau tau. Macam suka ada, takut pun ada. Yalah, ini adalah first time pengalaman aku akan mendayung ke tengah laut. Aku tak tahu lagi gambaran dia macam mana bila berada di tengah laut tu nanti. Boleh katakan hampir semua pendayung menggunakan kayak single, kayak yang dayungan seorang. Okey, YB Hashim pun dah lepaskan kita orang, dan aku nak cerita sikit lah pasal berkayak ni. Jadi bukan senang untuk kita mendayung ni. Dia perlukan beberapa siri latihan lah. Macam sebelum kita orang berekspedisi ni, kita orang ada menjalani beberapa siri latihan dayungan lah, latihan maraton umpamanya. So kalau kita tak ada latihan, bukan senang kita nak mendayung jarak yang jauh macam ni. Lebih kurang 4-5 jam mendayung tu, kita orang dah sampai ke sempadan perairan antara Malaysia dan Indonesia kat tengah-tengah laut. Masa tu dah aku tengok keliling dah tak ada daratan dah. Masa tu laut dah je keliling kita. Okey, jadi masa tu aku jadi takut juga kan, tengok dah tak ada darat kan. So majlis penyerahan tu dilakukan oleh Polis Marine Malaysia kepada Marine Indonesia di tengah-tengah laut tu, dan kita orang berhenti sekali makan tengah hari. Ada yang mandi, ada yang naik bot, makan kat atas bot, ada yang makan kat atas kayak. Jadi macam-macam PL lah masa tu kat tengah-tengah laut tu. Dan ketika di sempadan perairan antara Malaysia dan Indonesia ni jugalah majlis penyerahan, iaitu majlis penyerahan pendayung
dilakukan oleh Polis Marine Malaysia kepada Lieutenant Colonel Pak Mardinis dari Indonesia. Laut ada 19 kayak, ada 22 orang, perempuannya 4. Jadi termasuk yang 22 ini 4 perempuan. Iya. Oke. Yang kayak 2 orang berapa buah? 3. Yang kayak 2. Lepas sesi penyerahan tersebut, kita orang pun teruskanlah dayungan ke Bengkalis diiringi oleh Polis Marine Indonesia. Aku ingat lagi masa tu 3 jam, lebih kurang 3 jam sebelum nak sampai ke Pantai Selat Baru tu, kita orang mengalami angin yang kuat, gelombang yang tinggi, arus deras, kocakan air yang agak menyukarkan kita nak mendayung lah. Aku tengok Pantai Selat Baru tu macam dah dekat, tapi bila kita orang dayung tak sampai-sampai. Rupanya air surut, air menolak kita ke laut. Jadi kayuh tu macam tak bergerak lah kan. Jadi lambat sikit lah. Aku sampai, seingat aku lah, aku sampai waktu tu lebih kurang pukul 7 malam. Waktu tu dah agak gelap sikit lah. Okey, bagi siapa yang dah pernah ke Pantai Selat Baru, especially orang Bengkalis, mesti korang tahu Pantai Selat Baru macam mana kan. Air masa tu dah surut. Bila air dah surut, pantai tu dia jadi landai tau. So lumpur kan. So kita orang ni dah sampai, tapi tak sampai ke tepi pantai lah, sebab kita orang terkandas dekat lumpur tu, dekat pasir pantai tu, yang jauh daripada tempat orang menunggu kita tu. Bila dah sampai macam tu, kita orang dah tak boleh nak mendayung lagi lah, sebab kita dah berada di atas lumpur tu kan. So kita orang pun turun, tarik kayak tu. Yang bestnya peristiwa ni, orang-orang yang menunggu di tepi-tepi pantai ni, aku ingat ada sekitar dalam 4,000 lebih orang. Punya ramai yang manusia kat tepi pantai tu. Dia orang menderu datang bantu kita orang. Bantu kita orang tarik kayak ke darat. Ada seorang member aku tu, dia kaki dah cramp, dia tak boleh nak jalan. So apa orang kampung ni buat, dia orang angkut kawan aku tu yang berada di dalam kayak tu, dia orang angkut dengan kayak-kayak sekali. Itu yang peristiwa yang sangat best lah pada aku. Bantuan orang-orang Bengkalis di Riau, Indonesia ni. Sebenarnya memang sambutan tu sangat meriah. Dan itulah pertama kalinya aku rasa sambutan yang luar biasa yang dalam hidup aku, yang aku pernah alami. Itu yang aku cakap, sambutan macam raja tu, dengan kompang, dengan sorak-sorai orang ramai, dengan tepung tawanya. Sambutan dia memang luar biasa lah. Luar biasa sambutan orang-orang Bengkalis ni. Jadi pada keesokan paginya, selepas kita orang siap Malaysia Cergas 6 pagi pun semua, kita orang bersiap untuk bertolak ke rumah Pak Lurah untuk sarapan pagi. Lepas habis sarapan pagi tu, kita orang terus bertolak ke Pantai Selat Baru untuk membuat persiapan dayungan yang seterusnya. Dan penduduk-penduduk kampung tu menyiapkan makan tengah hari untuk bekalan kita orang mendayung pula ke Bandul. Bandul ni adalah sebuah pendesaan lah pada masa tu yang jarang dikunjungi orang. Jadi pada masa sekarang aku tak tahulah Bandul ni macam mana keadaan dia. Jadi perjalanan kita orang ke Bandul ni agak sukar juga sebab mengalami arus air yang agak kuat. Kita mendayung tak sampai-sampai. Jadi kita asyik duk melawan arus saja. Kita dayung tak sampai, dayung tak sampai kan. Bila dah jadi macam tu, sampai peserta-peserta jadi letih lah semua kan. Dan aku ingat lagi pada masa tu kita sampai dekat Bandul waktu malam. Malam, masa tu dah lewat dalam pukul 8 ke 9 macam tu kita orang sampai kat Bandul. Jadi banyaklah program-program siang tu terpaksa dibatalkan sebab kita orang sampai lambat. Kalau ada sebuah lagu Sepekan di Tanjung Pinang, hari ini bisa kita karang sebuah lagu Semalam di Bandul. Inilah salah satu sebab mengapa kami pilih Bandul sebagai salah satu tempat yang kami ingin kunjungi. Dan yang kedua, saya lihat acara-acara yang disusun oleh Pak Camat begitu hebat.
begitu gagah. Banyak jugalah program malam tu, joget lambak, kugiran, nyanyi-nyanyian Atas nama pemerintah wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkalis, kami sampaikan ucapan selamat datang kepada kunjungan Mission Kayak Malaysia. Dalam hal ini adalah negara bahagian Johor Bahru ke Desa Bandul ini. Sambutan di Bandul agak hebat juga ramai orang yang keluar pada malam tu. Yalah, sebenarnya malam tu adalah malam tahun baru So aku menyambut tahun baru di Bandul. So orang-orang Bandul kalau ada menonton video ni, tolong komen adakah korang ada pada majlis menyambut tahun baru, menyambut pendayung kayak dari Malaysia. Dan kita orang boleh katakan menyambut tahun baru tu sampai jam 3-4 pagi lah, macam tu lebih kurang. Boleh tahan lah penduduk-penduduk Bandul ni. Aku respect lah dengan korang semua. So nak tak nak, pagi tu kita orang terpaksa bangun awal pagi macam biasa untuk melakukan senaman ringan, menyanyikan lagu negaraku, lagu kebangsaan negeri Johor, membaca rukun negara. Dan kemudian setelah selesai, kita orang dibawa untuk bersarapan pagi ke rumah Pak Kepala Desa. Dan lepas habis sarapan tu, kita orang pergi menghadiri majlis pelancaran dengan ucapan ketua rombongan dan ada sedikit penyampaian cenderamata untuk pasukan-pasukan yang terlibat. Dan pagi tu pelancaran pendayungan dilepaskan oleh Pak Camat. Agak sedih jugalah untuk kita tinggalkan desa Bandul pada pagi tu. Jadi sebelum berlepas, kita orang mengadakan sedikit persembahan yang terakhir untuk penduduk-penduduk Bandul sebelum kita meneruskan dayungan kita ke Kota Bengkalis. Okey guys, itu saja video aku kali ini. Nantikan part 2 perjalanan aku ke Riau. Tekan butang like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel ini dan jangan lupa sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.